Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam hidup kita, pernah tak jumpa 3 jenis manusia? Berkira, cukup makan, ngam-ngam atau jenis yang bagi lebih, beri lebih, ataupun extra mile. Di dalam berkawan kita lepak minum dengan kawan, kita buat kerja dengan kawan, kan, kawan tolong kita, kita tolong kawan. Ada tak 3 jenis manusia ni? Berkira, berkira, cukup makan, dan beri lebih, kan? Mesti ada ketiga jenis manusia ni. Di dalam bekerja ataupun berorganisasi, ada tak 3 jenis manusia ni? Kan? Berkira, cukup makan, dan suka beri lebih. Tak berkira. Dia suka nak buat extra mile. Contoh office kita, kan? Office kita ada buat makan-makan. Okey, kita nak buat makan-makan ni. Tak kisahlah raya ke apa, kan. Ada some successful achievement. Kita nak buat makan-makan ni. Okey, esok kita nasi lemak. Okey, rendang siapa nak bawa? Rendang. Ada yang kaki suka bagi lebih ni, dia angkat tangan. Rendang saya buat. Kan? Rendang. Telur siapa? Nasi siapa, kan? Ada satu jenis orang ni, aku timun. Kan? 2 tahun lepas dia timun, tahun lepas pun dia timun. Tahun ni dia upgrade sikit ikan bilis. dia jenis berkira. Jenis tak berkira senang. Kan? Dia cukup jadi macam alah makan je, kan. Dia tak pernah berfikir nak bagi lebih tau. Dia muka yang sama je selalu. Kadang-kadang muka yang sama je. Kan, dia ni bawa Nescafe, sedapnya Nescafe. Tapi cubalah balance. Okey, tahun lepas saya contoh, kan, kita buat makan-makan. Okey, tahun lepas saya nasi lemak dengan telur, Okey, tahun ni saya sambal dengan timun. Gila-gila lah. Ada je jenis macam ni, kan, dekat office. Peniaga. Contoh tengok peniaga. Kan? Peniaga yang berkira ada tak? Ada lah. Tuan-tuan beli karipap. Siapa peminat karipap? Angkat tangan. Karipap yang sedap, memang sedap, tuan-tuan. Karipap gulung tu sama je RM5-2. Karipap gulung karipap karipap pusing tu, kan. Rapuh, isi penuh, daging, kentang. Tapi tuan-tuan pernah tak dapat nasi lemak pula dah. Karipap angin. Orang panggil karipap angin. Karipap angin ni apa? Satu, dia keras. Kita kadang tak ada pilihan, kan. Kita berhenti tepi jalan dengan motor, dengan kereta, kita beli sarapan nak cepat. Dapat karipap apa? Karipap angin. Boleh goncang. Tuk 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 tuk. Apa yang bunyi tuk 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 tu? Itulah kentang. The only seketul kentang dalam tu. Allahu Akbar. Tu sebab siapa peniaga yang berkira ni, kita panggil apa? KTHM. Apa KTHM? Kedekut tahi hidung masin. Ada tak peniaga yang cukup makan? Ngam-ngam je, kan? Kita buat customer review, kan? Customer review, contoh premis yang formal lah, secret recipe lah, KFC lah, kan. Customer rating tengok, okey lah, makanan dia okey lah, kan. Ada tak peniaga yang bagi lebih? Dia bagi extra mile. Layanan dia, customer service dia, wow. This is what we call wow customer experience. Contohlah dalam bisnes dan juga perniagaan. Tuan-tuan, peniaga ni, Allahu Akbar. Pernah saya dulu ada waktu susah kita, kan, cari duit sendiri. Ayah melatih kita untuk survive, kan. Cari duit sendiri, cari duit lebih. Dulu masa cuti semester, masa kat universiti, cari duit lebih macam mana? Jual besi. Kan, pergi kutip besi. Lepas tu tin aluminium tu, kita penyekkan dia, pergi jual dekat toke besi yang ambil aluminium ni. Tuan-tuan tahu tak? Kita jual banyak kali, kita dapat dengar cerita, dan kita pun pelik dengan kiraan dia. Sebenarnya jarum timbang tu dia adjust. Jarum timbang adjust boleh berlaku di mana-mana tak? Boleh. Kat kedai boleh, dekat tuan-tuan, peniaga yang berkira, kita
Tak suka. Nak pergi lagi tak kedai dia? Tak pergilah. Kan? Timbang sawit. Kawan saya seorang. Kan? Timbang sawit. Adjust juga jarum. Kan? Macam mana perincian dia adjust tu? Okay? 1 hingga ke 5 kilo jarum tu betul. Ataupun 1 hingga 10 kilo jarum tu betul. Kita pun agak-agak kan. Okay. Aku timbang kat rumah dulu 10 kilo sebelum nak tolak besi dan sebelum nak tolak apa benda ke kan. Dekat kedai kan. Okay. Kemudian kita... Okay, ni 7.5 kilo. Aku tengok betul tak? Betul lah 7.5 kilo. Lepas tu kita barang banyak pula nak pergi tolak. Kan? Barang kita dalam 28 kilo, 25 kilo besi apa semua kan. Jarum dia mula menipu. Dia adjust kat situ. Kan? Nasi ayam dekat highway. Waktu perayaan ramai orang. Tak ada pilihan dekat R&R. Saya pernah singgah R&R. Tak nak cakap R&R mana. Nasi ayam, kuah nasi ayam tu. Kan? Kita sup. Sorry, kuah pula dah. Kan nasi ayam, ayam timun ada sup dia kan? Sup. So, apa beza sup tu dengan air suam yang ditambah garam? Air suam tambah garam. Tuan-tuan bayanglah macam mana? Masya Allah, kita bayar juga RM6. RM5.50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan ingat tak surah Al-Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin. Cilakalah orang yang curang di dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila menerima timbangan dan takaran dari orang lain, mereka minta dicukupi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menimbang dan menakar orang lain, mereka mengurangi. Nampak tak? Seboleh mungkin, pesan saya pun peniaga, pesan saya pada semua peniaga, jangan kurang, biar lebih. Ini kita punya beli barang tu biar tepung paling murah, biar gula paling murah, beras yang paling murah, tapi kita jual harga pasaran nasi satu RM7, RM8, RM10 sekali dengan lauk sikit. Nampak tak? Dulu tepung naik harga. Siapa ingat tepung naik harga dulu? Kan? Tepung naik harga bang, kita pergi pasar malam. Tepung naik harga bang. Ni saya suka beli donat dengan adalah tempat-tempat yang kita minat kan. Sedap kan? Bang, tepung naik harga okey ke bang? Okey, harga sama je. Lepas tu saya beli. Pasar malam dia gelap sikit. Lepas tu sampai kat tempat cerah nak makan donat tu kan. Donat tu dah kecil. Donat tu mengecil. Tuan-tuan, peniaga yang tak berkira ni, semua orang sayang dia. Kan? Barcelona, biasa dengar nama Barcelona? Olympic Barcelona tahun 1992. Ni saya nak tunjuk contoh orang yang bagi lebih. Derek Redmond ni, dia pelari pecut favourite 400 meter tahun 1992, final 400 meter. Memang dia adalah favourite untuk menang emas punya. Kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, 1988 dia pernah injured, kemudian dia berazam menjalani latihan dan akhirnya sampai ke final 1992 Olympic Barcelona. Dia adalah favourite untuk gold medal punya. Ya, dia pecut, dia on your mark, get set, go, pom, kan? Dia pecut, pecut. Kan? Lagi 175 meter. Dia dapat kecederaan, bam, hamstring dia putus ke apa. Siapa yang cedera main bola ke lari ke, dia tahulah kesakitan sewaktu berlari tu, kan. Bam, dia terduduk, kemudian dia terhencut-hencut. Okey, pakar-pakar yang berada di sekitar balapan tu menasihati jangan bergerak apa semua kan. Tapi dia bangun tuan-tuan, ayah dia datang. Ayah dia, Mr. Tim. Ayah dia datang, kemudian apa dia Redmond bagi tahu ayah dia? Let's finish this together. Dia terhencut, menghabiskan, sakit. Saya dulu kena, Allah, lutut kat dalam padang kan, padang bola, injured. Pergi tepi lah. Kan? Dia menghabiskan larian dia. This is something that we call as extra mile. Iklan komersial Thai Insurance. Siapa yang selalu layan iklan komersial Thai Insurance? Thailand, Siam. Sangat menyentuh hati. Kan? Satu iklan tu, seorang pemuda ni macam it's all about our life. Kan? Saya nak highlight pada beri lebih. Kan? Beri lebih. Bukannya ngam-ngam cukup makan, bukannya kedekut tak hidung masin. Ataupun berkira. Dia turun, rutin harian dia turun daripada rumah dia, rumah kedai kan. Rumah kedai biasa je, dia orang biasa. Dia turun daripada rumah kedai dia. Okay, turun tu je. Ada air turun daripada, biasalah kalau rumah kedai kat atas tu ada air turun kan. Air lebihan, hujan bertakun dekat balkoni dan sebagainya. Turun. Dia tengok ada satu pasu dan ada satu macam pokok kayu yang macam nak hidup kan. Sikit je dia buat. Dia tak sepatutnya buat benda tu pun. Kalau dia tak buat tak apa je. Tapi dia memilih untuk beri lebih. Iaitu dia alih sikit pasu tu ke
ke tempat jatuhnya air tu. Hari pertama kan. Okey. Tuan-tuan rasa dia akan stop kat situ ke? Dia akan perhatikan pasu tu. Progres pasu tu. Dia akan perhatikan pasal tiap-tiap hari dia turun. Okey, lepas tu dia meneruskan perjalanan dia. Dia teruskan perjalanan dia, dia kena cross satu jalan. Dan dia nampak makcik ni dia bawa, dia tolak troli kuih tau, troli kuih. Okey, makcik ni perlu melintas juga jalan tu, iaitu dia ada macam apa? Tembok jalan, tengah-tengah jalan tu ada tembok kan. Okey, dia kena tolak. Dia kena tolak dan dia kena melepasi tembok tu. Makcik ni tak lagak lah. Dia terus pergi dengan sekonyong-konyongnya. Terus pergi membantu makcik tu. Let me help you. Let me help you. Bahasa Siam saya tak tahulah. Itu Jawa kan. Dia tolong. Makcik tu pun senyum. Dia tak sepatutnya buat tu pun. Dia tak perlu buat pun. Tapi dia memilih untuk memberi lebih extra mile. Kan? Lepas tu dah habis tolong makcik tu. Dia pergi sarapan. Pergi sarapan nasi lemak. Lebih kurang nasi lemak lah. Saya tak pasti nasi apa. Tapi lepas tu kan, ada gambar kat tepi tu. Siapa yang tegur dia? Tu, ada haiwan kecil tegur dia. Sentuh kaki dia kan. Tuk, tuk. Lepas tu dia tengok. Anjing nak minta makanan. Tuan-tuan, ini adalah satu ilmu yang saya dapat daripada beberapa guru saya. Contoh kucing kan. Kucing datang kat tuan-tuan kan. Ustaz Azhar Hidrus pun cakap benda ni banyak kali. Kucing ni dia kenal siapa yang boleh tolong dia bagi makan. Tu sebab dia pergi kat anda. Ustaz Azhar Hidrus cakap apa? Bukan dia minta RM1,000 bang. Bukan nak minta rokok bang. Dia nak minta ikan sikit je. Berilah. Tak? Anjing ni usia-usia dia kan. Dia bagi daging sikit. Kan? Okey. Lepas tu dia peniaga yang tengok dia tu, peniaga nasi lemak tu tengok dia macam, hey, dia ni lauk aku masak sedap-sedap dia bagi anjing. Nampak tak? Lepas tu dia meneruskan lagi perjalanan dia. Adalah gambar dalam iklan tu kan. Dia naik bas, dia duduk. Lepas tu ada makcik pegang ni. Dia kata, makcik duduk. Makcik duduk, saya beli. Hidup dia penuh dengan extra mile. Dia turun dari bas. Dia nampak ada makcik minta sedekah dengan anak dia kecil tau. Anak dia kecil. Okay, ada bekas duit. Kemudian anak dia pegang apa? Dia koyak kotak mana tah. Dia tulis dengan marker pen. For education. For education. Lepas tu iklan tu dia berterusan tu. Kehidupan sehari-hari dia. Last kali saya nak highlight tengok bila dia turun daripada rumah. Pokok tu dah kembang. Pokok tu dah keluar pucuk. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Sampai makcik tu hari-hari menunggu dia. Datang pun kau. Aku tunggu kau je untuk lintas ni. Berat telori pula dah. Troli saya ni. Mana? Lepas tu dia pergi sarapan tadi kan. Anjing tu, dia dapat ayam seketul. Ada peha dengan yang bahagian atas tu. Dia koyak dua je peha tu. Dia bagi anjing tu. Ya Allah. Punya baik. Nampak? Values yang baik ni Allah Ta'ala letak pada non-Muslim untuk menjadi contoh terbaik kepada Muslim yang belum buat baik. Dan akhirnya, this is very epic. This is very impactful. Dan lepas dia turun bas tu, dia tengok makcik yang minta sedekah tu. Dia tengok anak makcik tu tak ada. Kemudian dari jauh kedengaran, Uncle! Ataupun dalam bahasa Siam saya lupa. Macam tu kan. Uncle! Dengan berpakaian sekolah. Dan brother tadi, uncle tadi tengok. Budak tu. Dia dah sekolah. Orang yang beri lebih. Tidak pernah rugi. Tidak pernah tidak bahagia. Kita akan mencapai ketenangan hati. Dan kita akan bahagia. InsyaAllah. Tuan-tuan, kindness boomerang. Satu lagi iklan. Kindness boomerang. Tuan-tuan tengok dekat YouTube. Kindness boomerang. Kan? Kindness ni kebaikan. Boomerang ni apa? Kita baling, dia patah balik tau. Patah balik kat kita. Itu kalau yang pandai baling. Saya pernah baling boomerang tu. Alah, dia terus je. Tak patah balik pun. Tak ada skill. Kan? Belum dapat skill tu lagi. Kindness boomerang. Budak sekolah main skate, main apa nama dia tu skateboard kan. Skateboard kan. Skateboard terjatuh, aduh sakit. Lepas tu ada seorang mamat ni dia tolong. Mamat ni nampak ganas tau. Mamat ni dia sadar, lepas tu dia ada tattoo kat sini. Baju dia macam baju seorang pekerja. Pekerja, nampak macam pekerja kontrak. Dan lepas tu budak tu cakap, dia music kan, dia music. Lepas tu kita tak nampak lah dia cakap apa. Lepas tu okey, lebih kurang brother tu cakap hati-hati Lepas tu budak tu cakap, okey. Right. Lepas tu budak tu tengok budak tu setelah ditolong oleh brother tadi. Budak tu nampak ada seorang makcik tua nak lintas jalan tapi macam dia lemah. Lepas tu dia tengok je kereta kan. Lepas tu budak ni secara automatik pergi memimpin tangan makcik ni.
Okey, lepas tu dah. Budak tu pergi, makcik ni berjalan lah tepi kedai. Lebih kurang kan. Lepas tu makcik ni tengok ada seorang perempuan yang tengah nak masukkan duit. Alah, ni macam bayar parking yang jenis lama kan. Yang duit apa ni? Masukkan duit tu. Lepas tu macam shilling tak ada. Makcik ni sekonyong-konyong je secara spontan, secara tiba-tibanya keluarkan shilling dia. Cik, nah. Cik ni terkejut. Oish. Mana mari pula makcik ni? Dalam Islam, Allah Ta'ala hantar dekat kita. Nampak tak? Okey, lepas tu si perempuan ni tadi yang masukkan shilling ni, dia kata, terima kasih, terima kasih. Lepas tu dia jalan. Kemudian dia nampak ada seorang lelaki keluar daripada shopping complex. Kan, shopping complex. Dan lelaki ni macam tergesa-gesa, lepas tu terjatuh wallet dia. Kemudian perempuan ni, Minah ni tadi, kakak ni tadi, kan, dia ambil dompet tu. Mat! Kau tertinggal. Nampak tak? Ya Allah. Kan? Good deeds are contagious. Kebaikan tu dia berpindah dari satu orang kepada satu orang lain mengikut takdir Allah Subhanahu wa taala. Brother ni pula tadi berjalan, lepas dapat wallet dia kan, terima kasih kak. Kan? Jalan kan. Jalan, nampak orang tengah angkat beg. Beg besar-besar tau. Nak angkat beg masuk dalam kereta. Dia pergi sekonyong-konyongnya, dia terus berlari dan tolong brother tadi. Brother tadi, tiba-tiba, lah, terima kasih lah, thank you very much. Kan? Lepas tu brother tadi macam senyum je dekat brother yang awal tadi kan, brother yang jatuh wallet tu. Kemudian brother yang angkat beg tadi selesai kerja dia, kemudian dia tengok keliling, ada seorang macam orang yang tak terurus, sedang bermain alat muzik macam tu, rambut panjang apa semua, macam tak terurus. Lepas tu tepi dia, tepi dia saja ada peniaga burger. Peniaga burger kan, dia burger macam gambar hot dog. Peniaga burger. Okey. Kemudian dia kata 2. Maksudnya apa? Dia kata apa? 2, 1 untuk saya lah. Saya nak beli burger. Kemudian 1 untuk dia. Kan? Lepas tu tengok dia beli 2 tu, kemudian peniaga tu bagi. Kemudian masa dia nak berjalan pergi ke orang yang tak terurus ni, macam orang macam gelandangan lah brother yang buat burger ni tadi bagi air pula. Bro, air. Terkesan dengan kebaikan daripada brother tadi yang angkat beg tu, nak bagi hotdog kepada gelandangan tu, dia memberi air. Ya Allah, bagusnya kau belanja dia. Nah, aku bagi air, aku pula belanja dia. Nampak tak? Good deeds are contagious. Siapa yang berbuat baik, kadang-kadang dalam banyak masa dia dapat mempengaruhi influence orang lain untuk berbuat baik. Tu sebab nak buat baik jangan tunggu tuan-tuan. Puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Lepas tu brother yang gelandangan tu yang weh, dapat hotdog bro. Lepas tu dapat air kan. Kenyang lah. Dah terlepas dah dia punya meal, 1 meal lah gitu. Lunch. Kan? Lepas tu dia tengok ada ni, brother yang gelandangan ni. Dia tengok ada seorang subhanallah saya lupa. Dia panjang, dia berturutan. Video tu dia berturutan. Dia nampak ada seorang subhanallahil azim, lupa dah. Tapi di akhir video tu dia menunjukkan ada seorang brother ni dia subhanallah dia bagi duit makcik tua. Dia tengah makan. Makcik tua ni dia macam sedih. Dia tengah makan. Lepas tu dia dapat kebaikan yang berlarutan lah daripada yang saya cerita tadi tu. Kemudian dia letak $100. Kan, $100 dekat piring makanan dia tu, lebih kurangnya keep the change. Kan? Lepas tu yang pelayan perempuan yang melihat pula pinggan dia tu besarnya duit. Kan? Siapa yang bagi ni baiknya? Lepas tu dia tengok siapa yang bagi ni. Dia tak jumpa dah makcik tu lah berlalu saja. Lepas tu dia tengok siapa tau? Dia tengok ada satu pekerja kontrak yang sedang buat kerja dan dia ambil air sedikit untuk beri dan terus berjalan dan terus beri kepada pekerja kontrak itu segelas air di waktu panas, di waktu penat buat kerja. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, siapakah pekerja kontrak tu? Yang bantu budak skateboard jatuh tadi. Beri lebih, pasti akan ada ganjaran dari Allah Ta'ala. What you give, sambung, you get back. Kan? What goes around, comes around. Apa lagi contoh-contoh beri lebih? Kan? Sebelum saya bagi contoh beri lebih yang extra mile yang lebih-lebih ni, jom kita pergi kepada ayat-ayat Quran. Kan? Siapa hafal surah Al-Ma'un? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din.
Alam tara kaifa fa'ala subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayat 3 dia ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sorry. Okey, baik. Lupa. Kadang-kadang kita lupa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Allah Taala dalam ayat 4 surah Al-Maun, Allah Taala bagi warning. Fawailul lil musallin. Tadi wailul lil mutaffifin. Ini fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang solat. Orang solat pun celaka. Kenapa? Ni ayat 5, kan? Alladzina hum an salatihim sahun. Yakni yang lalai dalam solatnya. Allah Taala sambung lagi. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riak. Wa yamna'unal ma'un, dan yang enggan memberikan bantuan. Suka sangat berkira, kedekut tai hidung masin. Kan? Tu al-ma'un. Allahu akbar. Suami atau ayah. Kan? Ada tak bagi lebih? Kan? Siapa yang dah berkahwin, kemudian pergi shopping komplek, ada anak ni, anak kecil ada 2 tahun, 4 tahun kan. Ada yang mungkin dah sekolah kan. Kita tengok baju cantik, kita tengok barang cantik, kita ingat siapa? Kita ingat anak-anak. Nampak tak? Kita ingat anak-anak tu sebab berkahwin ni banyak manfaat. Jangan fikir satu manfaat tu je. Kahwin ni banyak manfaat. Suami ni daripada ego sombong, dia boleh turun ego dia. Daripada tak reti nak menolong orang, tak reti bermasyarakat, dia menolong orang. Allahu akbar. Saya suami kan. Isteri ada isteri kan. Kita ikan tilapia merah tu kan, yang fresh tu. Kalau kita beli kat pasar tu, dia ada dia punya bukan lumuk-lumuk tu, dia punya lendir-lendir tu. Fresh lah tu kan. Ada masa kadang-kadang kita ni nak berjimat kan, bukanlah kedekut, tidak nak berjimat dalam perbelanjaan. Kadang-kadang goreng ikan tilapia, sedap kan. Lepas tu ikan tu besar juga kan. Saya dengan anak seorang, isteri seorang. Kan, berarti 3 orang. Lepas tu anak ni kita bagi isi lah. Isteri kita bagi isi lah. Isi tepi-tepi kepala, tepi-tepi tulang tu suami lah. Ayah. Tuan-tuan beralah. Kenapa? Allah Ta'ala memberi jaminan kebahagiaan kepada orang yang buat extra mile. Nampak tak? Isteri ibu. Tuan-tuan jangan challenge lah. Isteri dengan ibu jangan challenge lah. This is the top highest values in the world. Dalam customer centricity punya modul pembangunan organisasi, customer centricity, customer service, kita meletakkan ikon ibu sebagai ikon ataupun contoh customer centric, customer focus yang paling utama. Kenapa? Ibu ni dia memberi tanpa berkira, dan dia selalu 100% life dia mendahulukan orang lain. Betul atau tidak? Kan, saya tak boleh cerita pasal ibu ni, kadang-kadang kita sedih. Kan, mak saya, Allahu akbar, kita dari KL nak balik Penang. Kan, mak Jumaat ni Omar balik. Lepas kerja, lepas 5.30 contoh kan. Mak saya kat Penang. Kemudian berhenti dekat tapas sekejap kan. Lepas tu makan dekat Gunung Semanggul. Tak jauh pun Gunung Semanggul dengan kampung saya, Bertam, Penang. Tak jauh. By right dah kenyang dah. Mak dia call daripada hari apa? Kita nak balik Jumaat kan. Dia call dari hari apa? Saya call tu daripada hari Isnin. Kemudian dia call balik tak? Dia call lah balik. Kadang-kadang macam mak saya call balik kan. Confirm ke hari Jumaat? Betul, insyaAllah. Hari Rabu dia call balik. Kan? Okey, daripada hari Rabu tu mak kita buat apa? Dia duduk relax ke dia buat something? Dia buat something. Kan? Okey, dia tahu tak kita kenyang dalam perjalanan balik tu? Dia tahu. Tapi dia masak sesuatu tak? Dia masak. Kita cakap tak suruh dia masak sesuatu? Tak. Dia buat tak? Dia buat. Dia buat tu lauk kegemaran dia ke lauk kegemaran anak dia? Lauk kegemaran anak dia. Saya sangkut dekat terowong Menora, jam, nak balik Penang. Kemudian, Allahu Akbar kabira. Sampai Penang, 12.30 malam, tuan-tuan. 12.30 malam. Mak ayah dah tidur dah, tapi macam bangun-bangun sikit, saya nak salam kan. Okey, saya masuk rumah. Mak dah makan dah, Alhamdulillah. Okey, nak pergi bilik mak saya tu, dekat bilik belakang tu, lalu dapur saya tengok ada tudung saji. Tudung saji tu, must be something inside. Must be something. Kita faham lah mak kita. Kan, cuba tengok mak, customer centricity, mendahulukan orang lain. This is the very critical competency in customer service. Dalam mana-mana organisasi yang berorientasikan keuntungan dan juga customer oriented.
Kan? Salam mak apa semua tu. Okey, hang nak makan kau mak. Dah, pilah tengok kat dapur tu. Okey. Lepas tu Allah, hai. Mak saya ni asma, nak memasak pun dia macam tu pegang. Allah, hai masak pelan-pelan mak. Daripada hari Rabu mungkin dia pergi beli makan dan kita tak tahu. We never know their effort dekat kampung tu. Tak tahu, subhanallah. Mak ni daripada kecil mula kita kan, ayah daripada kecil mula kita, mereka always bagi lebih pada kita untuk kita menjadi orang pada hari ni. Kan? Lepas tu saya keluar pada bilik mak saya tengok nak buka tudung saji ke tak? Kan? Saya memilih untuk buka perut kenyang ke lapar? Kenyang. Kemudian saya buka penutup tu. Ya Allah, tuan-tuan. Nasi putih lembik, kesukaan saya. Ikan keli goreng, kesukaan saya. Sama belacan, kesukaan saya. Ulam. Ada teo. Ada cekodok. Kesukaan saya. Ada tempe sambal, kesukaan saya daripada kecil. Extra mile. Beri lebih dalam hidup anda. Anak, jangan tanya ayah dengan mak nak pakai duit ke? Jangan. Jangan tanya. Bagi. Kan? Bagi. Setiap bulan bagi. Raya bagi. Bulan puasa bagi. Tuan-tuan, saya abang dah, saya tak boleh cerita pasal mak. Tak boleh. Kan? Okey. Menantu. Menantu, saya menantu. Saya pergi satu pasar ikan fresh. Kan? Pasar ikan fresh. Pak mertua dia suka kepala ikan. Sama pula kesukaan. Kan? Kari kepala ikan. Kemudian masak lemak, cili api ke kepala ikan. Memang sedap lah. Saya nampak dekat satu peniaga kepala ikan merah, tuan-tuan. Dia dah belah siap tau. Kan seekor ni, dia dah belah siap. Ada sebelah kan. Okey, ada yang kecil, ada yang besar. Okey, ni on the way nak balik kampung mertua ni. Okey, kemudian plan lah. Plan dengan isteri kan. Okey, baik. Dalam hati jahat saya cakap apa? Yang besar ni, simpan tak payah masak. Tapi tumpang peti ais pak mertua, nanti bawa balik rumah. Lepas tu, Allah, on the way balik kampung mertua saya tu kan, saya terfikir mungkin Allah Taala ilhamkan melalui para malaikat. Ini sebab kebaikan yang terhasil daripada kita buat baik sebelum ni. Allah Taala ihdinas siratal mustaqim kan, tunjuk aku jalan yang lurus, dia tunjuk kita jalan yang lurus. Bincang dengan isteri, kita masak dua-dua, kita makan ramai-ramai. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jiran macam mana jiran nak bagi lebih kan? Baru ni dalam 4-5 bulan ni ada seorang jiran baru pindah kat rumah saya. Selang sebuah aja. Ada mak dia. Kami panggil nenek ya, nenek. Nenek ni dia pandai lah masak, ya Allah. Dia suka buat kuih muih tau. Kuih muih apa? Hampa sebut. Seri muka, seri apa? Kari pap dia buat mesti sedap punya. Tinggal lagi dia tak berniaga saja, tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dia suka bagi apa yang dia masak pada jiran-jiran. Ya Allah, this is the very good example of a neighbor. Ini seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kan? Jiran ni, taraf dia sebenarnya macam hampir boleh mendapat wasiat daripada kita. Kemuliaan jiran tu, maka muliakanlah jiran-jiran anda. Ni nak cerita nenek ni. Kan? Dia bagi, kita balas. Dia bagi, kita balas. Kadang-kadang kita sibuk. Dia bagi. Ada sekali tu, ada 5 bekas. Kat rumah saya, 5 bekas, 3 piring dengan 2 bekas Tupperware. Allah, macam mana aku nak balas ni? Kan, orang Penang cakap apa? Oh, dia main kasar. Kan, ada sekali tu saya masak, ada something lah kan. Lepas tu campur dengan kuih frozen sikit, ada buah sikit. Saya timpakan 5 piring tu dengan bekas tu kan. Bagi dalam satu plastik. Makcik, Assalamualaikum. Bukan saya berkira, tapi larat nak balas, tuan-tuan. Subhanallah, baiknya jiran. Kan? Jiran yang berkira macam mana? Jiran yang cukup makan macam mana? Teruk. Kan? ada case study jiran ni. Petanam pokok belam. Pokok belam tu, pelam tu tumbuh bergayutan di rumah jiran. Dia boleh pergi tarik. Masya Allah. Ni apa dia ni? Jenis hebat ni. Berkira. Kan? Kedekut, tak hidung, mesin. Masya Allah. Kan? Non-executive dalam organisasi. Non-executive, executive. Macam mana nak bagi lebih? Ini formula dia. Saya bagi tuan-tuan perempuan, kerana kita, kami di LSI Consulting, kami forte. Our forte is on organizational development.
How you want to give more extra miles in your work. Okay, tuan-tuan kena ada mindset. Siapa yang non-executive, kena ada mindset yang aku adalah executive. Baru skill kita akan sentiasa update. Kita nak belajar benda baru, kita nak belajar macam mana pula nak buat report. Padahal tu bukan kerja kita. Kan? Yang executive kena ada mindset dia, aku adalah senior executive. Aku akan present some reports. Kan? Aku akan terlibat dalam decision making. Yang manager, anda kena ada mindset yang anda adalah senior. You are already senior manager dah. Baru tanggungjawab kita akan kita memberi yang terbaik dan bertanggungjawab. Responsible and accountable. Berani untuk dipertanggungjawabkan. Ada satu case study dalam organisasi. Tuan-tuan tengok kita bagi 3 nama lah. Bos nama apa? Bos nama Salim. Kan? Bos nama Salim, anak buah nama bos tu ialah senior manager. Salim, senior manager Salim. Kemudian bawah dia manager Salman, kan? Kemudian bawah dia ada senior executive Saad dengan Salim, Salman, Saad dengan S juga. Bagi nama S juga. Siapa? Allahu Akbar kabira. Ahmad dah. Ahmad. Salim, Salman, Saad, Ahmad, kan? Okey. Yang tengah ni tadi, kan? Salim, Salman. Salman ni resign. Yang tinggal siapa? Yang bawah yang boleh naik ke manager siapa? Saad dengan Ahmad lah. Salim, okey, Saad, Ahmad. Okey, yang tengah-tengah ni kosong. Baik, kemudian Saad dengan Ahmad ni berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik daripada awal tahun sampai hujung tahun. Memberi yang terbaik. KPI achieve. Kan? Performance terbaik 85% ke atas, bla 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 bla. Kemudian dua-dua ni pergi berjumpa dengan Salim. Ni case study betul tau, berlaku. Terima kasih kepada kawan konsultan saya yang menceritakan case study ini. Kemudian Salim Salim membuat keputusan apa? Dua-dua tak naik pergi manager. Kenapa? Saad dengan Ahmad ni dia pergi jumpa Salim. Salim, kenapa why both of us is not being recommended ataupun naik ke position manager ni? Tuan-tuan tahu tak Salim bagi tahu apa? Salim bagi tahu, it is not me that will pull you up. It is your people under your supervision that will push you up. Dalam mengejar KPI, kita terlupa untuk develop others. Develop others ataupun menambahkan ilmu orang-orang bawah kita adalah extra mile, beri lebih. Masya Allah. Kan? Tuan-tuan tengok ada cerita ini non-executive manager pun lebih kurang sama lah. Time management teruk. Time management ada masalah. Kan? Cuba tengok apa ni, kedekut tak hidung masin, cukup makan ataupun beri lebih. Ada aja jenis-jenis macam ni dalam organisasi. Kisah kisah Abu Ali Ahmad. Kisah Abu Ali Ahmad. Abu ni cerita kan, Lee, Mat, kau nak dengar cerita aku tak? Ayah aku suka berburu tau. Lepas tu Ali Ahmad beritahu, dah tu kenapa? Ayah aku pergi berburu. Dia berburu dengan anak panah. Busur. Apa ni? Panah lah. Panah. Kan? Panah. Kemudian, habis tu kenapa kau nak cerita kat kami? Ni lah aku nak cerita ni hebat dia. Bila dia lepas je, dia tarik anak panah dia tu, dia lepas je. Lepas tu dia buat macam tu. Zup. Dia boleh tangkap balik anak panah tu. Oi, laju. Laju, sangat laju. Siapa yang cerita tu? Abu. Kemudian Ali berfikir kejap. Ayah aku pun pergi berburu lah bro. Kan? Ali cerita. Lepas tu Abu dengan Ahmad tanya. Habis tu kenapa? Ayah aku dia pergi berburu dengan senapang. Kan senapang. Senapang dia tembak. Bam! Kan? Dia tembak. Bam! Dia boleh zup. Dia boleh ambil peluru tu. Ya Allah lajunya. Yang tadi 0.1 saat kelajuan dia menangkap anak panah. Kemudian yang menangkap peluru ni kelajuan dia 0.001 saat. Ya Allah lajunya. Abu Ali Ahmad. Kemudian Ahmad termenung. Aku rasa bapa aku lagi terror lah. Abu dengan Ali. Weh, lajunya. Macam mana? Kan? Ahmad cerita. Ayah aku dia kerja. Government dia kerja. Kerajaan dia kerja kilang. Dia kerja lah. Dia kerja 8.30 sampai 5.30. Tapi 4.30 dah ada kat rumah. Dia lagi laju daripada masa. Krik krik. Krik krik. Krik krik. Nampak tak? Mencuri masa.
Kita kadang nak mudah tapi minta lebih daripada Allah Taala. Mana boleh, rezeki dah lah tak berkat. Tuan-tuan, kita highlight dalam kita punya training, kita punya consultation. Seorang average lah kita ambil average gaji. Seorang yang bergaji 2,000 dibahagi dengan 20 hari. 2,000 bagi 20 berapa? Sehari gaji dia RM100. Dibahagi dengan 8 jam, 1 jam gaji dia RM12.50. Katakan dia mengular sejam. Sehari dia mengular sejam. Campur semua. Dia main Facebook lah. Dia bersembang yang bukan bermanfaat. Kan? Dia ular. Kan? RM12.50. Kan? RM12.50 sehari. Nilai pengularan dia. Katakanlah 20 hari tu, kita ambil office hour je lah, Isnin Jumaat. Katakan 20 hari tu dia bekerja betul-betul 10 hari. Maksudnya 8 jam betul-betul lah. Lagi 10 hari, dia ada ular-ular sikit. RM12.50 darab 10 hari sama dengan berapa? RM125. Dia mengular kadar pengularan dia dalam organisasi. Nampak tak? RM125. Itu seorang staff sebulan. Seorang staff. Cuba ada 10 orang staff dalam organisasi anda. RM1,250 kerugian sebenarnya nilai yang kita tak nampak, tetapi ia adalah amount yang rugi sebab staff mengular. Kalau 100 orang pekerja, RM12,500 rugi. Kalau 1,000 orang pekerja, RM125,000 rugi dalam bentuk yang syarikat tak nampak. Tetapi anda mengular, di mana macam mana nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab anda mengular tu, anda berkira, anda tak hidung masin punya kerikut. Pesanan ini adalah untuk diri saya juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, buatlah baik kerana bagi kurang ni, Allah tak sayang, kita pun benci diri kita, dan orang pun benci kita. Teruskan berbuat baik. Tapi ada satu pesanan saya untuk kita terus berbuat baik. Be a good person. But don't waste time to prove it. Jadilah orang baik, tapi jangan sibuk bagi tahu yang kita ni buat baik. Tuan-tuan, dalam amal saleh, macam mana nak bagi lebih? Kan? Macam mana nak bagi lebih? Solat. Kalau cukup makan macam mana? Saya tak nak cakap untuk solat ni berkira. Tuan-tuan, jangan berkira dalam solat. Ya Allah Rabbi, dia boleh sampai tahap dosa, iaitu tak solat. Kan? Na'udzubillah min zalik, itu hal yang lain. Okey, tapi cukup makan, macam mana cukup makan? Ngam-ngam. Kan? Tuan-tuan pernah dengar solat patuk ular tak? Solat patuk ular. Ya Allah Rabbi. Ini solat tak ada kualiti. Kalau di dalam Minhajul Abidin, saya lupa. Kitab Imam Ghazali bagi tahu, solat yang macam ni kualiti dia bila naik ke langit pertama. Okey, amal soleh kita ni mesti melepasi langit pertama sampai ke 7 sebelum disimpan dalam storage di Lauh Mahfuz. Kan pahala kita ni. Baik. Nak lepas langit pertama, ada malaikat penjaga langit pertama dalam kitab bagi tahu, dia malaikat ni melihat amal solat yang patut-patut ular ni, yang nak cepat ni, yang solat ujung-ujung masa contoh tak berkualiti ni kan, dia nampak macam satu kain buruk. Malaikat ni akan ambil kain buruk tu, dia lempar kepada si pelaku solat tadi. Itu sebab fawailul lil musallin. Kan? Kecelakaan bagi orang yang bersolat tak berkualiti. Solat nak bagi lebih macam mana? Tahajud. Solat nak bagi lebih macam mana? Duha jangan lupa. Solat nak lebih macam mana? Jaga solat sunat awabin, iaitu yang mengiringi atau lepas solat fardu. Jaga. Subuh macam mana nak kaya? Lebih kaya daripada isi dan dunia dan seisinya? Jaga solat subuh, solat sunat sebelum subuh qabliyah. Jaga. Itu kita bagi lebih dalam solat. Tuan-tuan, kita bagi lebih pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkira tak dengan kita untuk bagi lebih? Tak. Itu sebab salah satu doa yang merupakan favorit saya lah, Allahumma subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lupa dah yang Nabi minta apa ni? Diringankan azab di mahsyar tu. Kan? Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau jadi imam, Allahumma hasibna hisaban yasira. Kan? Tuan-tuan tengok sedekah. Macam mana nak bagi lebih sedekah? Kan? Dalam sedekah ni Islam mengajar kita bagi harta yang paling kamu sayang. Tuan-tuan tengok ada kereta tak? Ada kereta tak? Kereta adakah harta yang paling kamu sayang? Kan, ini salah satu topik lepas kita buat perbincangan lah. Adakah kereta harta yang paling kamu sayang? Adakah rumah yang paling kamu sayang? Apa harta yang paling kamu sayang? Rumah dah pakai lama dah, kereta dah pakai lama dah, takkan nak bagi orang. Sebenarnya harta yang kita paling sayang apa dia? Duit. Sebab duit boleh beli semua harta dalam dunia. Semua harta dalam dunia, tapi dunia tak boleh duit tak boleh beli kebahagiaan. Sebenarnya
Harta yang paling kita sayang adalah duit. Duit boleh beli macam-macam. Duit tu yang kita bila bagi, bantu orang, jangan berkira, tuan-tuan. Dan di zaman PKP ni, peniaga-peniaga yang kehilangan pekerjaan. Dekat tempat saya, bukan peniaga saja kita bantu. Alhamdulillah, kita bantu juga rumah kongsi Indonesia, ada 130 keluarga. Bandar Putera 2 Kelang. 130 keluarga, tuan-tuan. Projek tak jalan. Ada anak-anak 130 keluarga. Kita bantu lah. Jangan kira lah. Surau pun orang dah tak pergi masjid. Orang dah tak pergi. Tabung tambah tak? Tak tambah. Kita buat keputusan sembang dengan AJK. Kita bagi apa yang kita ada. Bantu, tuan-tuan. Mana tahu lepas ni Allah Ta'ala bantu dengan kadar yang lebih besar. Quran. Amal soleh Quran. Macam mana nak bagi lebih? Quran ni Allahu Akbar, tuan-tuan. Tengok saya tak bagi topik yang banyak. Nanti dia jadi makin lama. Ni dah 40 minit dah. Quran ni, cuba tuan-tuan tengok. Ada satu ilmu dalam ilmu tajwidnya ni. Huruf tebal dan huruf nipis. Huruf tebal dan huruf nipis. Sifat itu, tebal dan nipis. Cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Sambung. فوسطن به جمعا. Betul tak? فوسطن به جمعا. فوسط. Sad ke sin? Sin. Sin tu nipis ke tebal? Nipis. Sebenarnya dia فوسطن به جمعا. Sa dan juga alt. Okey, baik. Kelemahan kita dalam bahagian ini, yang teknikal ini bila huruf yang tebal, sukun, mati, dan sebelumnya huruf nipis, kita cenderung, jika tidak belajar ilmu, cenderung untuk menebalkan huruf nipis tadi. Fawasatna bihi jam'a. Bertahun-tahun imam baca macam tu, tak ada orang tegur. Imam-imam saya habis saya tegur semua. Fawasatna bihi jam'a. Macam mana nak latih? Ambil sa dulu. Sa. Nipis kan? Sa. Lepas tu ta tu tebal. Huruf paling tebal ialah ta. Sa. Gabungkan. Fawasatna bihi jam'a. Masalah kita apa? Kita tak belajar. Di dalam menuntut ilmu, kita tak bagi lebih pun. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi lebih ilmu kat kita? Kan? هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. Bukan ta tetapi ta. تصلى نارا حامية. Nampak tak? Quran ni, tuan-tuan, kalau nak cerita pasal bagi lebih ni, Quran ni ada hak-hak dia yang kita mesti menunaikan. Yang kita mesti tunaikan. Kalau dengar tajuk ni memang takut, tuan-tuan. Saya checkmate lah. Saya di checkmate oleh tajuk ni. Apa dia? Hak-hak Quran ialah yang pertama, kita perlu mengimani dia. Mungkin kita dah lepas lah. Yang kedua, baca. Mungkin juga dah lepas. Yang ketiga, tadabbur. Hak ni tak lepas lagi. Hak Quran terhadap kita. Kita kena buat tadabbur. Yang keempat, hafal. Mungkin kita dah buat lah. Okey. Yang kelima, amal. Yang keenam, mengajar. Kan? Kullukum, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kan? Mengajar. Yang keenam, beriman, baca, tadabbur, hafal, amal, mengajar. Yang ketujuh, memperjuangkan Al-Quran. Yang ke-8, menerapkan Al-Quran di dalam hidup bermasyarakat. Itu Quran. Kan? Bagi lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jom kita pergi ayat Quran balik. Kan? Kita balut dengan ayat Quran. Al-Bayyinah. Kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kan? Sampai pada ayat yang ketujuh. Ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejahat-jahat makhluk. Ayat 7 begitu apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, yakni selalu bagi lebih, tidak berkira, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Doa. Macam mana orang doa cukup makan ataupun berkira? Rabbana atina fid dunya hasanah, amin belah. Kita doa pun macam tu. Macam mana Allah Ta'ala nak kabulkan? Doa mesti ada elemen. Kalau nak cerita pasal doa 2 jam lagi, tuan-tuan. Mesti ada elemen khauf dan raja', yakni takut dan harap. Kemudian betul-betul dan doa ni minta benda yang kecil-kecil. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi isteri aku waktu dia membebel ketika aku membuat kesilapan sidai baju. Boleh? Nampak tak?
Boleh, kecil-kecil aja. Ya Allah, rendahkan sikit tone bos aku bila dia marah. Boleh. Tak ada masalah. Itu beri lebih dalam berdoa. Ustaz Ismail, kamu sebagai tahu, jika kamu mengangkat dan mula berdoa, separuh Allah dah makbul. Tuan-tuan, zakat. Dah 44 minit lah, minta maaf lah. Lama. Kita suka cakap pasal extra mile ni. Bagi lebih ni. Pasal, yalah, moga kita diberi kekuatan untuk meneruskan amal soleh memberi lebih ni. Kan? Zakat fitrah. Di Selangor, zakat fitrah ada 3. Ada 3 jenis. Jika anda jenis orang yang makan beras super special tempatan 5% kadar dia punya beras pecah tu. Anda kena bayar zakat fitrah RM7 untuk satu kepala hari keluarga. Jika anda makan beras putih, beras perang, beras pulut, beras import, beras poni, beras wangi, kan? Anda bayar zakat untuk seorang RM14. Jika anda jenis orang yang makan beras macam mana tau? Beras basmati, beras merah, beras Jepun. Zakat anda RM21. Itu Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor di bawah MAIS. Kan? Okey, saya makan beras super special tempatan 5%. Tapi saya bayar zakat fitrah yang RM7 ke RM14 punya. Kalau nak bagi lebih. Kalau tak nak cukup makan, kalau tak nak berkira. RM14 lah. Tuan-tuan, ini konsep ni bagi lebih ni sebenarnya boleh dibuat. Boleh dibuat. Kan? Pagi Jumaat surah lepas sajadah rakaat kedua. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sampai ayat 9. Sampai ayat 9, apa bunyi dia? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada orang yang kami bagi makan hanyalah kerana mengharapkan keredaan Allah dan kami tidak mengharapkan balasan dan juga ucapan terima kasih. Kenapa kami ni nak bagi lebih? Nak buat kebaikan? Extra mile? Ayat 10 adalah jawapan dia. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, berwajah kusam, penuh kesulitan. Sadaqallahul azim. Ramadan 10 hari 10 malam terakhir, tuan-tuan. Lailatul Qadar. Apa formula nak dapat Lailatul Qadar? Tuan-tuan, memang ada ulama gariskan itu pengalaman rohani mereka, itu kehebatan mereka, tak apa. Boleh predict malam ni. Kita ni kan hebat ke? Kita tak hebat. Formula dia apa? Senang je. Saya belajar daripada beberapa orang guru. Okey, cari pada setiap malam tu sebab Allah Taala jadikan rahsia, jadikan Nabi SAW lupa bila malam Al-Qadar. Dilupakan Nabi, dilupakan Allah. Bila kita fikir balik, kita pulun setiap malam tau. Maka konsistensi tu ada. Itu sebab kita ada hasil yang baik, kan? La'allakum tattaqun ayat 186 Al-Baqarah. Itu sebab kita dapat takwa tu, insya-Allah. Takwa tu dikonsisten selepas Ramadan. Saya kena notis 48 jam pada 2008 kerja offshore. Sebelum puasa. Saya guna tips ni, tuan-tuan. Tidak ada 10 malam terakhir tu yang saya tak pulun lah. Pulun, tuan-tuan tahulah pulun. Kan? Jangan tinggal solat Jumaat, Maghrib, Isyak, jangan tinggal tarawih, jangan tinggal Quran, jangan tinggal zikir, doa. Kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Zoom. Pasal kita dah free. Dah kena buat kerja, dah tak ada kerja. Kan? Dah tak ada kerja. Pulun lah, pam. Dipendekkan cerita, saya dapat kerja kilang lain, bla bla bla. Kemudian tengah-tengah kerja kilang tu dapat tawaran masuk GLC. Terduduk saya dapat surat tawaran tu pos hantar. Terduduk saya dapat. Allahu Rabbi, Allah Ta'ala bantu. Kemudian setahun 2 tahun lepas tu ada kawan saya, tolong aku kena berhenti kerja ni Bertepatan Allah Ta'ala nak uji saya, kan? Bertepatan sebelum Ramadan. Saya nasihat kat dia. Nama dia Azli. Li, kau kejar 10 last Li. Dipendekkan cerita lagi sebulan 2 bulan lepas tu, lepas Ramadan tu, lepas raya semua. Aku dapat kerja terima kasih kat mana? Petronas. Subhanallah. Kawan saya quality assurance. Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan, orang yang buat baik ni takkan pernah rugi. Dan balasan tertinggi dia apa? Syurga. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Kan?
Terus kita sambung pada pada ayat 26. Kan? Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Cuba tengok ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala dia panggil orang yang suka buat kebaikan ni, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya. Subhanallah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Orang yang suka buat kebaikan, dia sama lebih kurang kebaikan itu dia akan tergolong dalam siddiqin, para nabi, para salihin. Kan? Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ni hujung dia, siapa dengar dengan makna, dengan menghayati makna dan mengamalkan beri lebih, maka air mata boleh jatuh di dalam solat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 50 minit, subhanallah, ini tazkirah paling lama sekali, minta maaf tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, petang macam ni kan nak buat kuih lah, nak buka puasa. Okey, jom kita pergi pada summary. Summary bagaimana nak jadi orang yang suka bagi lebih ataupun extra mile. Yang pertama, mindset dan juga praktis. Mindset dan praktis. Jangan rasa berat untuk beri lebih. Allah pasti membalas dengan apa yang lebih baik dan yang kita tidak pernah sangka. What you give, you get back. Kan? What you give, you get back. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang selalu beri lebih, dia tidak pernah rugi dan hatinya tenang. Dan hatinya tenang. There are no traffic jams along the extra miles. Yang ketiga, orang yang beri lebih, disebabkan dia disayangi Allah, dia akan disayangi oleh keseluruhan makhluk di atas muka bumi, di seluruh dunia ni, termasuk haiwan-haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan, insya-Allah. Moga kita digolongkan di kalangan orang-orang yang suka beri lebih, ringan untuk menghulurkan bantuan dan terus berbuat baik sehingga nyawa kita dicabut. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas tanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi untuk manusia lain. Wallahu alam, subhanallahil azim. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada tazkirah ini dan moga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam bulan yang sangat berkat ini. Di kesempatan ini, saya Umar Abdul Aziz bin Ramli dari LHI Consulting ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri. Kemudian moga Allah Ta'ala memberkati Ramadan kita dan kita keluar sebagai seorang yang tattaqun, la'allakum tattaqun, ayat 186 Al-Baqarah, sebagai orang yang bertakwa. Semoga amal soleh kita diterima dan kita keluar sebagai orang yang berhati-hati di dalam memilih antara maksiat dan juga ketaatan. Jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan yang lebih bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.